Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Fokus Minggu Depan. Dan saya tertarik untuk melihat kepada apa yang bakal terjadi pada minggu depan. Antara lain ialah semalam Perdana Menteri mengatakan bahawa bilioner Elon Musk menyatakan hasrat untuk bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada minggu depan berhubung penambahan pelaburan di Malaysia. Perkara itu dimaklumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam ketika perjumpaan dengan Majlis Perdana Menteri bersama dengan penjawat awam di Negeri Sembilan, di mana kata Perdana Menteri, selain daripada Elon Musk, 2 minggu lalu Saudi Aramco, sebuah syarikat minyak terbesar di dunia, juga datang menemui beliau di Persidangan Energi Asia dan bersetuju untuk menambah pelaburan di Johor. Dan semua ini katanya ini berdasarkan kepada keyakinan syarikat-syarikat besar ini terhadap negara kita Malaysia. Dan kita juga menantikan ada berita baik dan adanya juga cerita yang termeterai melalui pertemuan Perdana Menteri bersama dengan Elon Musk pada minggu depan. Sudah pasti itu juga membuahkan diskusi yang cukup menarik juga di media sosial. Selain daripada itu, minggu depan juga dijangkakan bahawa kerajaan akan memberikan jaminan untuk mengkaji semula gaji dan juga allowance penjawat awam di seluruh negara. Di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kali terakhir kadar gaji penjawat awam digubal ialah pada tahun 2013. Dan ianya dilihat tidak setimpal dengan tugasan untuk penjawat awam, di mana beliau sudah bincang bersama dengan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Suki Ali dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Dr. Zulkifli Mohamad yang telah mengemukakan cadangan kepada Perdana Menteri untuk memulakan pasukan mengkaji, dan ini juga akan dijangka untuk dimeterai ataupun dibincangkan pada minggu hadapan, dan itu juga menjadi fokus dan juga untuk kita telusuri. Satu perkara yang kita lihat juga menjadi perbincangan dan juga kegusaran baik rakyat Marhain secara keseluruhannya dan juga kepada mereka yang bermain saham dan juga para peniaga, sudah pasti hal yang berkaitan dengan bagaimana pasaran ataupun nilai ringgit dan sebagainya. Tapi minggu depan Bursa Saham Malaysia, Bursa Malaysia dijangka akan diniagakan lebih baik dengan aktiviti belian saham pada harga rendah pada minggu depan dalam persekitaran sentimen berhati-hati. Ini berikutan pelabur memantau data inflasi Amerika Syarikat yang akan datang, ucapan daripada pegawai-pegawai Rizab Persekutuan Fed Amerika Syarikat dan juga pengumuman pendapatan oleh bank-bank Amerika Syarikat. Di mana naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trade Sdn Bhd, Trong Pak Ling berkata, walaupun sentimen berhati-hati, akan ada aktiviti belian saham pada harga rendah berikutan penilaian FBM KLCI yang murah, justru jangkaan indeks pentunjuk pasaran akan berada pada aliran meningkat. Di mana kalau dilihat rekod pada asas Jumaat, FBM KLCI naik pada 0.99 mata untuk ditutup kepada 1,377.67 mata. Ini kalau dibandingkan meningkat berbanding dengan minggu yang sebelumnya. Ringgit pula dijangka terus diniagakan secara berhati-hati pada minggu depan kerana pelabur kekal bimbang dengan prospek ekonomi global. Menurut pengarah urusan SPI Asset Management, Stephen Ines memberitahu bernama, mata wang tempatan dijangka didagangkan dalam julat yang ketara antara 4.65 dan juga 4.67 berbanding dolar Amerika Syarikat, dipacu oleh pengeluaran data ekonomi global, di mana kebanyakan, menurut beliau, kebanyakan paras harga minggu depan akan bergantung kepada data ekonomi global, termasuk data inflasi dari China yang boleh menyebabkan ringgit diniagakan secara berhati-hati. Semua itu, Ketua Ekonomi dan Keuangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid juga berkata, ringgit dijangka akan terus berlegar sekitar 4.66 berbanding dolar Amerika Syarikat pada minggu depan. Kalau dilihat pada asas Jumaat ke Jumaat, ringgit diniagakan lebih rendah sedikit berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Tarikh pilihan raya negeri sudah pun kita ketahui dengan pengumuman oleh pengurusi SPR pada hari Rabu lepas. Sudah pasti gendang pilihan raya juga sudah dipalu secara rasminya. Tapi menjadi persoalan dan juga menjadi teka-teki sehingga kini ialah siapa yang bakal dicalonkan, siapa yang bakal tercicir dan juga bagaimana kita memahami naratif politik, parti-parti politik
khususnya di 6 negeri yang bakal memilih pada 12 Ogos depan. Saya ingin bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik dari Universiti Melaya. Terima kasih Dr. Taufik kerana sudi bersama kami dalam Fokus minggu depan. Sebagai penganalisis politik, mungkin ada bola kristal di hadapan Dr. Taufik untuk melihat apa sebenarnya percaturan ahli-ahli politik menjelang minggu akan datang. Ini adalah minggu-minggu yang cukup penting bagi seorang ahli politik, sama ada nama mereka naik ataupun tersingkir daripada dicalonkan. Ini juga masa terakhir untuk melobi nama masing-masing. Adakah semua itu sudah selesai, Dr. Taufik? Ya, terima kasih Zul. Saya lihat tempoh-tempoh akhir ini merupakan saat yang begitu getir, tetapi tidaklah sampai kepada bola kristal untuk kita menilik dan meramal bahawa siapakah yang akan menjadi calon, parti politik manakah yang tidak akan bertanding. Tetapi saya lihat sebenarnya sudah ada bibit-bibit perpecahan dalam kalangan parti komponen itu sendiri, khususnya Barisan Nasional. Mereka menilai bahawa kedudukan mereka itu diketepikan dalam komponen BN, meskipun mereka menyatakan bahawa penarikan diri untuk tidak bertanding dalam PRN negeri ini merupakan satu titik permulaan untuk membina semula parti politik bagi persediaan untuk PIU 16. Tetapi saya lihat itu sebenarnya retorik politik yang cuba diketengahkan oleh parti politik berkenaan, khususnya MCMIC. Saya sebutkan secara terus terang di sini bahawa apabila UMNO sudah ada kawan politik baru, kawan politik itu kuat dan semakin mengukuh dalam kerajaan, bagi saya UMNO melihat bahawa DAP dan PKR merupakan sekutu politik yang begitu baik, begitu strategik untuk parti tersebut bagi melangkah ke arah yang lebih membangunkan parti politik berkenaan. Dan saya lihat sudah semestinya kekecewaan ada dalam kalangan pemimpin-pemimpin MCMIC, dan ini sebenarnya perlu dinilai dengan lebih mendalam. Adakah memberi kesan yang begitu besar kepada prestasi ataupun pencapaian PHBN dalam PRN negeri yang akan datang? Sudah semestinya saya lihat sedikit sebanyak mereka yang kecewa, mereka yang mengundur diri ataupun mereka yang tidak puas hati dengan apa yang berlaku dalam BN ini akan melakukan satu tindakan yang bagi saya meluahkan kekecewaan tersebut, sama ada menerusi sabotaj ataupun tidak keluar mengundi, ataupun yang paling saya gusar sekali apabila berlakunya pergolakan dalaman mengakibatkan hubungan antara pemimpin sama pemimpin dan ahli akar umbi itu akan semakin rosak dan serius, yang akhirnya akan menghancurkan gabungan Barisan Nasional yang saya lihat berada di hujung tanduk kerana tindakan-tindakan sebelum ini yang dinyatakan oleh Presiden MCMIC, iaitu kerjasama yang dibentuk tidak melibatkan satu perbincangan yang begitu mendalam ataupun persetujuan bersama yang penting kepada hala tuju dan masa depan politik BN. Dr. Taufik, bagaimana kita memahami skala gegaran ataupun tidak puas hati itu? Kerana kalau kita melihat bahawa kita melihat kepada apa yang berlaku pada PRU ke-15 lepas, di mana apabila nama calon-calon diumumkan oleh Parti Barisan Nasional contohnya, ini menjadi game changer kepada perubahan politik dan juga secara keseluruhannya. Tetapi kalau kita melihat ke dalam skala dan juga magnitude di pilihan raya negeri ini dan juga mengambil kira kepada MCA, MIC yang tidak memberikan banyak sumbangan kepada Barisan Nasional dalam kemenangan, bagaimana kita meletakkan justifikasi bahawa kekecewaan itu akan mampu merebahkan ataupun mengurangkan solidariti dan juga kesepakatan dalam proses pilihan raya kali ini bagi PH dan juga BN? Kalau skala gempa bumi itu sehingga 9 itu paling kuat, tapi saya lihat bagi skala gempa politik itu mencecah hingga 50, kerana keadaan politik hari ini bukan sahaja melibatkan hubungan antara parti politik dalam komponen itu sendiri antara MIC, MIC dengan UMNO, tetapi bagaimana kita melihat faktor-faktor politik yang lain, kerjasama politik yang tidak menyelesaikan rakyat ataupun tidak menyelesaikan penyokong ataupun ahli UMNO itu sendiri dan Pakatan Harapan DAP selepas PIU 15 yang lalu, dan yang menerusi kos sara hidup yang begitu tinggi, harga barangan yang begitu mahal, dan kita lihat gelombang alternatif yang wujud akibat daripada isu-isu politik semasa melibatkan orang Melayu, melibatkan gegaran politik Perikatan Nasional yang membawa gelombang itu daripada utara dan pantai timur, yang akhirnya bagi saya akan menenggelamkan sokongan
dan apa yang kita lihat yang pernah diperolehi oleh Barisan Nasional sebelum ini. Cuba kita lihat ya dalam PRU 14 yang lalu, PRU 15, bagaimana prestasi UMNO semakin lama semakin merosot. Adakah kita mampu lihat bahawa dalam tempoh 7 bulan UMNO akan kembali bangkit dengan tempoh yang singkat? Jadi inilah sebenarnya penilaian yang saya lakukan untuk kita mencernakan ya perubahan politik yang berlaku dalam UMNO Barisan Nasional itu sendiri. Dr. Taufik, kalau kita melihat, kita suka orang politik menggunakan gelombang, tsunami dan sebagainya, segala bencana alam ataupun fenomena alam yang berlaku dikaitkan dengan analogi politik. Tetapi kalau dilihat kepada Perikatan Nasional, mereka nampaknya yakin kepada gelombang yang ada. Ini sudah pasti satu naratif yang cuba dibina dengan sebaik mungkin untuk meyakinkan rakyat. Namun begitu, dalam politik untuk merebut kuasa, untuk mendapat tempat, adakah mereka aman-aman sahaja di sana? Ya, saya lihat kalau kita menilai Perikatan Nasional, sudah semestinya ada isu-isu tertentu dalam gabungan politik tersebut. Ya, misalnya agihan kerusi yang sebelum ini melibatkan parti-parti komponen tetapi berjaya diselesaikan. Namun bagaimana untuk kita melihat parti seterunya iaitu gabungan PH dan BN? Saya melihat dalam konteks UMNO BN itu sendiri bagaimana UMNO itu berhadapan dengan dehidrasi politik yang begitu getir dan bagi saya UMNO ini perlu memperbaiki ya parti tersebut terlebih dahulu sebelum melihat dalam konteks yang lebih luas. Kalau nak bersaing dengan Perikatan Nasional dalam konteks sokongan orang Melayu, kita lihat kajian yang terbaru yang diterbitkan di Singapura, bagaimana sokongan orang Melayu terhadap Perikatan Nasional begitu tinggi. Tetapi pada waktu yang sama, adakah sokongan tersebut dapat dikekalkan sehingga PRN negeri yang akan datang. Jadi itulah sebenarnya yang perlu kita nilai, yang perlu kita cerap di peringkat lapangan, bukan hanya sekadar berretorik politik semata-mata dan akhirnya menyebabkan keputusan yang kita ramal itu tidak bertepatan dengan apa yang dihasilkan ketika pilihan raya. Dr. Taufik, bagaimana kita melihat calon itu kadang-kala orang sudah muak dengan politik dan PRU 15 sudah membuktikan bahawa ada individu-individu yang digelar cukup besar, cukup berpengaruh tewas kerana kemuakan masyarakat terhadap politik dan juga tumbuh juga pemimpin-pemimpin baru yang langsung kadang-kadang tak ada nama, kita tak tahu boleh buat kerja ke tidak. Tapi dalam masa sama, bagaimana kita belajar daripada situ, daripada PRN, menampilkan calon-calon yang ada idea segar, yang mungkin tidak ada ke latar belakang ataupun hierarki politik, tapi ini dalam konteks PRN contohnya di negeri itu, mereka perlu turun padang, hal longkang perlu diselesaikan dan ini menuntut pemimpin-pemimpin baru yang nafas lebih muda, kudrat juga lebih besar dan juga lebih bersemangat dalam mengubah cara berpolitik di Malaysia. Pandangan Dr. Taufik? Yang pertama, kita kena kemukakan muka-muka baru. Jangan kita pilih pemimpin yang sudah ada jawatan di peringkat parlimen ataupun ahli-ahli parlimen untuk bertanding semula di peringkat DUN. Bagi saya ini akan menutup ruang kepada pelapis-pelapis muka-muka baru yang lebih berkeleber, berwibawa, yang akhirnya mampu untuk menyegarkan politik negara. Tetapi pada waktu yang sama, saya lihat sebenarnya yang paling penting iaitu bagaimana untuk kita menapis. Walaupun parti-parti politik mereka mengemukakan muka-muka baru ataupun muka-muka lama, tetapi pada waktu yang sama kena lihat bahawa calon-calon muka lama ini dari segi prestasi, bagaimana dalam pentadbirannya, bagaimana hubungan dengan rakyatnya dan pada waktu yang sama bagaimana mereka memberi respon terhadap kehidupan rakyat. Kalau muka-muka lama ini terus diketengahkan dalam politik negara, bagi saya itu tidak wajar sekali lagi dan pada pandangan saya buang saja calon-calon yang bermasalah ini, bukan saja bermasalah kepada parti politik tetapi rakyat semakin mual dengan retorik politik, bercakap tentang politik, bercakap tentang kebajikan rakyat. Tetapi akhirnya mereka hanya menikmati kehidupan yang selesa, laba politik sehingga menyebabkan rakyat itu tidak menerima hasil daripada sokongan dan undi yang mereka berikan untuk pembaharuan. Dr. Taufik, apa yang kita dapat faham daripada masyarakat rakyat yang teramai ini? Kerana dalam konteks pilihan raya negeri, saya cuba untuk memahami adakah ia cukup berbeza dengan PRU, tapi tumpuan dan juga perhatian dan juga fokus orang politik begitu terarah kepada 6 negeri yang memilih ini. Justru bagaimana isu-isu yang sepatutnya lebih kepada berpokokkan kepada pembangunan dapat menarik perhatian masyarakat? Kerana
semalam apabila kita berbual, kami lakukan bersama dengan saudara Hishamuddin Bakar daripada Ilham Center, beliau mengatakan bahawa isu 3R akan terus dimainkan dan itu juga yang menjadi makanan orang politik dan juga mereka yang minat dengan politik. Tapi bagaimana pula dengan isu-isu pembangunan, isu yang berkaitan dengan kebajikan rakyat, hak asasi rakyat seperti air dan sebagainya? Adakah itu akan mendominasi dan kita dapat idea-idea yang terbaik daripada orang politik? Sebab itu calon dan parti politik yang akan bertanding dalam PRN negeri yang akan datang, mereka berhadapan dengan satu cabaran dan ujian yang besar, iaitu membawa ataupun menerangkan ataupun menangani bukan sahaja isu di peringkat nasional tetapi juga isu tempatan yang begitu banyak. Kita lihat di negeri Kedah itu sendiri bagaimana pertembungan antar pusat dengan negeri yang melibatkan pembangunan KSP, dan kemudiannya di negeri Kelantan isu air, dan negeri Selangor isu-isu melibatkan jalan raya, dan ini sebenarnya merupakan satu senjata yang boleh dimainkan oleh calon-calon ataupun parti politik bagi berhadapan dengan seteru politik mereka. Tetapi saya lihat yang paling penting iaitu bagaimana isu-isu ini diangkat sebagai isu yang sangat utama berbanding dengan isu-isu yang boleh memecah belahkan rakyat. Misalnya isu 3R, dan kalau kita lihat orang politik ini Zul, orang politik ini dia bercakap jangan mainkan isu 3R, jangan mainkan isu perpecahan. Akhirnya mereka juga yang menggunakan isu tersebut untuk menyerang seteru politik mereka. Ini tidak wajar dan tidak boleh kita jadikan sebagai satu politik yang matang, kerana kita telah berhadapan dengan 15 pilihan raya umum, gunanya banyak pilihan raya negeri. Sepatutnya kita lebih ke hadapan dan melihat apakah isu-isu pembangunan tempatan yang boleh diketengahkan, dan kita bertanding atas platform gentleman, bukan hanya menikam belakang daripada senjata kita kepada lawan politik kita. Dr. Taufik, dalam masa seminit yang terakhir, adakah pengundi-pengundi biasa, rakyat biasa, orang-orang muda sudah bersedia untuk PRN ini? Kerana diskusi politik sentiasa berpanjangan, isu mereka tidak pernah lagi selesai. Adakah mereka akan berpartisipasi dan juga adakah mereka menunggu di saat-saat akhir? Cerapan dan juga analisis dan juga pemantauan Dr. Taufik. Saya turun ke lapangan ke Negeri Kedah, ke Pulau Pinang dan ke Negeri Sembilan dan Selangor. Saya lihat pengundi muda sedang memerhatikan tindak tanduk pemimpin-pemimpin politik dan tidak terhad kepada PHBN, tetapi mereka juga menilai sejauh manakah kemampuan Perikatan Nasional untuk merealisasikan dan mengemukakan alternatif-alternatif agenda-agenda atau apa sahaja berkaitan dengan manifesto untuk diketengahkan di peringkat negeri-negeri tersebut. Dan persediaan itu sebenarnya sudah berlalu selama 7 bulan, kerana mereka melihat bagaimana tindakan pemimpin-pemimpin politik yang tidak ubah seperti sebelum ini dalam parlimen, yang terus berterusan menyerang peribadi. Inilah sebenarnya yang memualkan pemikiran anak-anak muda yang mereka mahukan suatu program PIU 15 yang lalu tapi tidak berlaku, dan mereka akan terjemahkan kemarahan mereka, terjemahkan perasaan mereka terhadap ahli-ahli politik yang masih lagi tidak matang untuk berpolitik dalam arena politik negara. Inilah yang akan berlaku dalam tempoh yang terdekat. Tapi yang pastinya, faktanya semua parti-parti politik dalam Malaysia pernah menjadi kerajaan. Faktanya juga mereka semua pernah bekerjasama dalam sejarah politik yang lalu dan kini juga terbuka juga kepada seramai juga untuk menawarkan diri sebagai calon. Dr. Taufik mungkin jadi calon, tapi itu kita kongsikan dalam perbualan yang lain. Mungkin saja. Ya, terima kasih Dr. Taufik kerana sudi bersama kami dalam Fokus minggu depan. Sudah pasti cerita mengenai pilihan raya negeri ini akan kami telusuri secara teliti dalam semua platform kami menjelang minggu hadapan. Kami berhenti lihat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, fokus minggu depan kita bercerita pasal politik tapi sedikit teknikal. Ini berkaitan dengan apa yang berlaku dan diputuskan oleh Mahkamah di Kuala Terengganu baru-baru ini, di mana PAS tidak akan mengemukakan rayuan terhadap keputusan petisyen pilihan raya bagi Parlimen Kuala Terengganu. Ini anda dapat baca di astroawani.com juga.
di mana perkara itu dimaklumkan oleh Peguam Wan Rohimi Wan Daud yang mewakili Datuk Ahmad Amzad Hashim, calon PAS bagi Parlimen Kuala Terengganu sewaktu pilihan raya umum yang lepas. Menurutnya, keputusan itu telah disahkan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam mesyuarat PAS Pusat yang berlangsung di sebuah hotel di Kuala Terengganu pada ketika ini. Untuk mengulas mengenai perkara ini, dan kerana kita perlu memahami juga daripada segi peraturan dan juga perjalanan pilihan raya, daripada segi aspek perundangan dan juga hal-hal yang sedikit teknikal, bersama dengan saya pada ketika ini ialah penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia, Dr. G. Manimaran. Terima kasih Dr. G kerana sudi bersama kami dalam Fokus minggu depan. Apa maksudnya ini apabila sudah diputuskan bahawa kerusi Parlimen Kuala Terengganu itu dikosongkan dan PAS pula tidak merayu di peringkat mahkamah? Apa yang kita dapat fahami, Doktor? Ya, kalau ikut peruntukan undang-undang semasa bermaksud seorang calon wakil rakyat yang telah dinafi ataupun diputuskan sebagai keputusan terbatal, mereka ada satu lagi peringkat. 2 dekad sebelum ni kita cuma ada satu peringkat, Mahkamah Tinggi Pilihan Raya atau Mahkamah Pilihan Raya. Kali ini sekarang kita mana-mana calon ataupun pempetition, siapa yang buat petition tu semua mereka ada Mahkamah Pilihan Raya rendah, tinggi dengan Mahkamah Persekutuan Rayuan. Tapi dalam keadaan ini, apa yang disebutkan oleh Hukum dan juga Sil Sagung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin, katakan bahawa mereka tidak akan merayu. Kalau tak merayu bermaksud, keputusan diperintahkan oleh Mahkamah Pilihan Raya di peringkat pertama itu akan berkuat kuasa. Di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya perkara 36, bila tiada rayuan, pilihan raya kena diadakan oleh SPR dalam masa 60 hari dari tarikh pemakluman kekosongan diberikan. I mean, Speaker Parlimen, Speaker Dewan Rakyat akan memaklumkan kepada SPR bahawa wujud satu kekosongan. Ekoran keputusan mahkamah membatalkan keputusan pilihan raya pada 19 nombor lepas. Ini bukan kali pertama. Pernah wujud dalam 5 tahun lepas, iaitu yang melibatkan kerusi Parlimen Cameron Island. Dato' Siraj yang memenangi kursi itu di bawah tiket beliau memutuskan untuk tidak membuat rayuan. So ini pernah ada kes presiden, contoh sebelum ini, ya. Kalau dikatakan kepada Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin mengatakan bahawa PAS tidak merayu untuk kes ini demi kepentingan dan juga kebajikan rakyat kerana proses pilihan raya, proses di mahkamah itu akan makin masa yang lama dan tidak ada akan diwakili di Kuala Terengganu itu. Namun kalau mengambil justifikasi kebajikan rakyat itu, sudah pasti rakyat juga akan dibawa untuk satu lagi sesi pilihan raya negeri. Pada pertimbangan Dr. G. Manimaran, dalam konteks demokrasi di Malaysia, bagaimana kita melihat? Adakah kita perlu lagi melalui proses-proses seperti ini? Pilihan raya kecil, melalui proses-proses politik yang berpanjangan, ataupun bagaimana kalau kita melihat kebajikan rakyat itu? Ya, ini antara kebajikan rakyat dengan undang-undang. Ini antara dua. Satu kaki di sini, satu kaki di sini. Kalau kita tidak mengadakan pilihan raya kecil semula atau pilihan raya semula atau pilihan raya kecil untuk kerusi tersebut, bermaksud kita pun menafikan juga pihak lain. So tetapi kalau di bawah undang-undang Akta Kesalahan Pilihan Raya, rayuan ataupun petition perlu didengar dalam 1 tahun, tempoh tetap. Jadi 6 bulan pertama tu untuk petition peringkat pertama, kalau ada rayuan, petition tu perlu didengar dalam 6 bulan. So masanya tak lama, 6 bulan. Of course akan timbul mereka kata, ada pihak akan mengatakan macam mana dikatakan oleh YB Taqiyuddin, menafikan hak, tetapi kita perlu adakan pilihan raya. SPR perlu mengadakan pilihan raya kecil untuk kawasan tersebut untuk memenuhi semangat ataupun peruntukan undang-undang. Kalau tidak, kita menafikan suatu proses di bawah demokrasi. So bagi Kuala Terengganu, saya rasa ini akan jadi pilihan raya kecil yang kedua lah selepas, kalau PAS meneruskan hasrat untuk tidak meneruskan rayuan. Ini akan jadi pilihan raya kecil kedua selepas tahun 2009. Dan bagaimana kita melihat daripada proses di Dewan Rakyat? Difahamkan kalau ikut prosedurnya, pada peringkat yang mana Speaker Dewan Rakyat perlu memaklumkan bahawa wujudnya kekosongan untuk kerusi kerusi Parlimen di Kuala Terengganu ini? Katakan ada tempoh tertentu untuk merayu atau tidak merayu.
katakan contoh rayuan itu berakhir dalam 14 hari ataupun sebenarnya contoh. Kalau tidak dibuat rayuan dalam 14 hari, automatik pada hari tersebut keesokannya keputusan perintah mahkamah yang dikeluarkan tempoh hari itu akan berkuat kuasa. Bermaksud keputusan telah dibatalkan. Keputusan terbatalkan bermaksud kemenangan itu telah dibatalkan, kekosongan wujud secara automatik di Parlimen. So bermaksud speaker, proses seterusnya speaker memaklumkan ataupun memberi notis tentang kekosongan kepada SPR. Selepas itu SPR akan mengadakan mesyuarat khas dalam 10 hari dalam tempoh tersebut, mengadakan mesyuarat khas macam mana mereka mengadakan mesyuarat khas baru-baru ini untuk PRN 6 negeri. Dan akan ditentukan tarikh-tarikh read pilihan raya, notis pilihan raya, hari untuk penamaan calon dan hari untuk mengundi. Saya ada baca story yang disebutkan oleh YB Tauhidin mengatakan bahawa perlu ada, kalau boleh mengadakan hari pengundian 12 Ogos ya. Sama. Dalam berita tersebut bermaksud serentak dengan PRN negeri Terengganu ya, dan 6 negeri lain. Saya rasa kalau melihat kepada tempoh masa ada, kemungkinan besar masa untuk SPR mengadakan pilihan raya pada tarikh itu, pada pandangan saya mungkin terlalu suntuk, terlalu dekat untuk membuat persiapan. Yang pastinya ini juga perkara yang perlu kita lihat dan juga memberikan fokus pada minggu akan datang. Terima kasih Dr. Jimani Marin memberikan pencerahan sedikit sebanyak mengenai status di kerusi Parlimen Kuala Terengganu ini. Dan pasti tidak akan mengemukakan rayuan bagi keputusan petisyen pilihan raya bagi Parlimen Kuala Terengganu baru-baru ini. Sekian saja fokus minggu depan untuk hari ini. Sekiranya ada pandangan dan juga cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti esok.